Buletin ID 14 Februari bersama saya, Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ibu bapa tidak perlu bimbang keselamatan calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 kerana 90% daripada mereka telah divaksinasi. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Pendidikan Dato' Dr. Mahan Sun menegaskan calon perlu sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19 sepanjang peperiksaan tersebut berlangsung. Dalam satu sidang media pelancaran platform e-pembelajaran di Ibu Negara siang tadi, beliau turut menekankan bahawa SOP yang dikeluarkan bagi SPM 2020 akan digunapakai tahun ini. Ia susulan keberkesanan jadual tersebut sepanjang peperiksaan itu berlangsung ketika negara sedang berdepan dengan situasi COVID-19 yang agak teruk tahun lalu. Dalam pada itu, Dato' Dr. Mah juga mengingatkan calon untuk merujuk kembali garis panduan pengurusan peperiksaan awam yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran peperiksaan. Antaranya ialah calon perlu memastikan keadaan kesihatan mereka berada pada tahap optimum semasa peperiksaan berlangsung. Pada masa sama, membuat pengisytiharan kesihatan melalui borang yang boleh dimuat turun dari laman rasmi lembaga peperiksaan. Selain itu, calon diingatkan untuk membawa dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Borang pengisytiharan kesihatan dan jadual peperiksaan boleh dimuat turun terus daripada portal rasmi lembaga peperiksaan seperti yang tertera. Universiti Sains Islam Malaysia USIM bersedia membenarkan sebanyak 70% pelajar untuk pulang ke kampus bagi meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP bermula 21 Mac depan. Ia susulan pengumuman Kementerian Pengajian Tinggi KPT berkenaan kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi IPT bermula bulan hadapan. Sehubungan itu, Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizal Wahidin berkata, aktiviti PDP di pusat pengajian itu secara bersemuka adalah dibenarkan. Namun ia tertakluk kepada pelajar yang telah lengkap vaksinasi dan melepasi tempoh keberkesanan selepas vaksinasi dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. 3 kaedah dilaksanakan, iaitu bersemuka sepenuhnya, secara bersemuka dan secara dalam talian atau secara dalam talian sepenuhnya. Jelasnya, setiap fakulti akan merancang kaedah PDP segerak dan tidak segerak di samping mengambil kira kemampuan data serta capaian internet pelajar. Jadual pengkuliahan mengikut SOP juga akan dikeluarkan bagi memastikan penggunaan kapasiti ruang hanya sebanyak 50%. Pihak universiti akan sentiasa memantau dalam usaha memastikan aspek kebajikan dan kesihatan mental serta fizikal pelajar diberi perhatian. Bilik gerakan COVID-19 di USIM turut beroperasi seperti biasa bagi tujuan menyelaras maklumat dan tindakan pencegahan dalam membendung penularan wabak COVID-19 sekaligus mengusahakan gelembung selamat kampus. Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM penting untuk didedahkan sejak dari bangku sekolah. Ia bukan sahaja mampu meningkatkan kebolehan murid untuk berfikir lebih jauh, bahkan mendorong mereka untuk melangkah lebih jauh ke dalam bidang berkenaan. Meskipun pelbagai inisiatif dan pendekatan telah diambil, pendidikan ini masih belum mendapat sambutan dan sokongan yang memberangsangkan. Menekankan konsep 4K, komunikasi, kerjasama, kreativiti dan pemikiran kritikal, pendidikan STEM penting dalam melahirkan individu yang berkemahiran secara kognitif. Justru, pendedahan serta pemahaman perlu diterapkan seawal peringkat kanak-kanak. Ia sesuai dilaksanakan pada peringkat umur yang lebih muda kerana mampu membina asas pembelajaran yang konkret serta dapat menjadi acuan kepada pendidikan STEM apabila memasuki alam persekolahan. Namun pendekatan yang sesuai perlu diambil bagi memastikan mereka cenderung untuk mendalami bidang ini. Antara kaedah pembelajaran yang boleh diambil guru atau tenaga pengajar termasuk memberikan kanak-kanak pendedahan berbentuk amali dan holistik. Kebanyakannya kanak-kanak ni dia macam kanak-kanak sekarang ni kurang kemahiran dalam hands-on punya program. Jadi kita adakan program ni untuk tengok dia orang punya skill lah dalam hands-on punya aktiviti. Dari STEM tu lah kita boleh nampak apa kekurangan atau kelebihan dalam setiap budak-budak tu. Ada budak yang lebih dalam matematik, kurang dalam robotik. Ada budak lebih dalam matematik, kurang dalam macam tu lah.
Selain itu, ibu bapa juga mampu memainkan peranan menyokong anak-anak dalam pendidikan STEM, terutamanya pada waktu lapang. Pertama sekali ialah minat dia berkaitan tentang sains dan matematik. So jadi kita cari kelas yang boleh mengembangkan lagi dia punya idea, dia punya skill. Jadi bila ada program macam ni, itu yang kita cuba untuk galakkan anak untuk menyertai kelas-kelas macam ni lah. Best? Apa yang paling best? Sains. Robot adik suka? Robot adik suka? Suka? Best? Adik suka paling mana? Hah? Adik yang mana paling suka? Ni robot. Robot sebab apa? Memang adik suka robot ke mana? Ya, memang suka robot. Antara akademi yang menawarkan pendedahan kepada bidang ini kepada kanak-kanak termasuk STEM Space Shah Alam yang menjalankan kelas STEM menggunakan pendekatan amali. Buat pertama kali, Institusi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET menerima anugerah daripada Suruhanjaya Pensijilan dan Akreditasi Asia Pasifik APACC. Anugerah Platinum daripada APACC itu diterima oleh Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Masjid Tanah Melaka. Melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Amanah Rakyat MARA, 6 institusi di bawah KKTM, MARA Japan Industrial Institute MJII dan Institut Kemahiran Belia IKM berjaya menerima anugerah emas. Institusi terbabit adalah MJII, KKTM Kuantan, KKTM Ledang, KKTM Sri Gading, KKTM Rembau dan KKTM Kemaman. Ia antara usaha berterusan TVET MARA melakar kejayaan dalam pelbagai bidang untuk mengharumkan nama negara. Pengiktirafan ini juga menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 Pendidikan Tinggi di bawah inisiatif C2, iaitu mendapatkan pengiktirafan dan akreditasi di peringkat antarabangsa. Pengiktirafan terhadap program pengajian yang dijalankan dapat meningkatkan kebolehpasaran dan memberi keyakinan kepada pihak industri dan masyarakat. Kerajaan akan memberi fokus menurunkan kadar pengangguran dengan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Ia sekaligus memulihkan semula sektor ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz menjelaskan komitmen itu dapat dilihat menerusi inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang menyediakan 600,000 peluang pekerjaan melibatkan peruntukan 4.8 bilion ringgit. Mengikut Jabatan Perangkaan, kadar pengangguran menurun kepada 4.2% pada Disember 2021 berbanding 4.3% pada November. Tambah beliau, penghasilan peluang pekerjaan merupakan asas kepada pemulihan ekonomi dan ia turut menjadi fokus utama dalam bajet 2022. Penduduk Malaysia kini berjumlah 32.4 juta orang dengan purata kadar pertumbuhan tahunan CAGR penduduk 1.7% dalam tempoh 10 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, daripada jumlah itu 91.7% atau 29.8 juta adalah warga negara, manakala 8.3% atau 2.7 juta adalah bukan warga negara. Daripada 32.4 juta penduduk yang telah dibanci, 52.3% ialah lelaki, manakala 47.7% ialah perempuan. Nisbah jantina adalah 110 lelaki berbanding 100 wanita. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pelancaran Laporan Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 di Shah Alam, Selangor. Tambahnya, 9.6 juta tempat kediaman dibanci membabitkan 8.2 juta isi rumah. Penduduk Bumiputra mencatatkan peratusan tertinggi dengan 69.4%, diikuti China 23.2%, India 6.7% dan lain-lain 0.7%. Dari segi kumpulan umur pula, 6.8% berumur 65 tahun dan ke atas, 69.3% 15 hingga 64 tahun dan baki 24% dalam kalangan umur muda 14 tahun ke bawah. Warga emas turut menyaksikan peningkatan kepada 3.4 juta orang berbanding 2.2 juta pada 2010.
Umur muda bagaimanapun menurun 3.6%. Kes jangkitan COVID-19 direkodkan tinggi dalam kalangan kanak-kanak di Sabah semalam. 518 kes dilaporkan dengan 33 daripadanya membabitkan bayi. Jurucakap COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, 156 kes membabitkan kanak-kanak berusia 1 hingga 5 tahun, manakala 329 kes lagi kanak-kanak berusia 6 hingga 11 tahun dengan semua mereka belum menerima vaksin COVID-19. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah menerusi satu kenyataan berkata, 5 daerah mencatat kes tertinggi COVID-19 iaitu Kota Kinabalu dengan 914 kes, Sandakan 478 kes, Tuaran 414 kes, Penampang 389 kes dan Papar 256 kes. Kes jangkitan secara sporadik dikesan menerusi saringan bergejala menjadi faktor dan penentu utama jumlah kes di daerah-daerah yang mencatat kes harian yang tinggi. Lebih 58% daripada kes dikesan menerusi saringan berkenaan. Sementara itu, 169,710 atau 4.8% daripada jumlah populasi kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun di negara ini sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Melaka mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 11.7% kanak-kanak telah menerima pelalian itu sejak ia diperkenalkan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids 3 Februari lalu. Menurut laman COVID Now, mengikut pecahan, Sarawak mencatatkan kadar 10.5%, Lembah Kelang 10.2%, Negeri Sembilan 4.5%, Labuan 3.2%, Kedah 2.9%, Sabah 2.4% dan Perlis 2.2%. Manakala negeri yang mencatatkan kadar di bawah 2% pula, antaranya Perak, Terengganu dan Johor. Kelantan dan Pahang menjadi negeri terendah dengan 0.1%. Dalam pada itu, 56.4% atau 13,258,893 daripada penduduk dewasa di negara ini telah mendapatkan dos penggalak, manakala 97.5% atau 22,936,644 pula sekurang-kurangnya 2 dos. Bagi remaja 12 hingga 17 tahun, 2,874,510 telah mendapatkan sekurang-kurangnya 1 dos, manakala 2,795,507 lengkap 2 dos. Hanya 5,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Kelantan mendaftar untuk menerima suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids setakat kemarin. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, jumlah itu sangat rendah berbanding keseluruhan kanak-kanak yang layak menerima vaksin adalah lebih 115,000. Setakat ini yang saya terima sehingga kemarin dulu kita telah bilangan yang bersetuju adalah sekitar 5,000 orang, 5,000 kanak-kanak. Kanak-kanak. Daripada keseluruhan tu total berapa kalau nak ikutkan anggaran tu? Borang yang dikembalikan kita sekarang ada dalam 14,000. Yang kalau ikut kita ada dalam 100,000 pelajar lah, tapi sepanjang borang belum lagi diterima. Kita hanya menerima dalam 4,000 borang. Jadi yang kita dapat persetujuan dalam 5,000 lah. 5,000 tu persentif tu sangat rendah tu macam mana? Bagi kita kalau melihat pada peratusan itu, kita perlu bekerja lebih berat lagi, lebih kuat lagi lah untuk pastikan peratusan itu lebih tinggi. Dan saya percaya sebahagian besar mungkin ibu bapa belum lagi membuat keputusan, dan saya percaya dalam masa terdekat mereka akan berberusaha lah untuk membenarkan untuk mengambil.
Jabatan Kesihatan Negeri menyasarkan 50% kanak-kanak yang layak di negeri itu akan menerima vaksin jenis Pfizer bermula hari ini. Dr. Zaini berkata pihaknya percaya kebanyakan ibu bapa mengambil sikap tunggu dan lihat sebelum membenarkan anak mereka menerima vaksin. Sebanyak 400 pusat pemberian vaksin PPV untuk Peak Kids disediakan di seluruh Kelantan termasuk di sekolah swasta. Bagaimanapun jumlah PPV berkenaan berubah-ubah bergantung kepada sambutan Peak Kids termasuk kebenaran untuk walk-in di mana-mana PPV untuk menerima vaksin. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Peak Kids peringkat Kelantan di lobi Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Dalam pada itu, kanak-kanak dalam kalangan ahli keluarga petugas hospital antara yang terawal menerima suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids di Kota Baru. Mereka antara 50 kanak-kanak yang tampil menerima suntikan vaksin masing-masing sempena majlis perasmian Peak Kids peringkat Kelantan di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Antara penerima vaksin termasuk 2 kanak-kanak berusia 7 dan 9 tahun yang juga 2 cucu kepada pengarah HRPZ2 Datuk Selasawati Ghazali. Saya mulakan awareness ini ataupun kids ini, kesedaran ni di kalangan warga kerja Hospital Raja Perempuan Zainab II dulu, dan saya nampak daripada bila kita buka list senarai nama itu, senarai nama telah mula meningkat dan saya rasa dah ada kesadaran yang sangat baik. Bagi ibu bapa, mereka bersyukur apabila anak mereka akhirnya menerima suntikan berkenaan yang diperkenalkan kerajaan bagi melindungi kanak-kanak daripada komplikasi dan kematian susulan jangkitan COVID-19. Memandangkan sekarang dekat sekolah pun banyak jangkitan COVID yang berlaku. So, untuk elakkan anak-anak kita daripada terkena jangkitan COVID, better kita galakkan ibu bapa bawa anak-anak untuk pengambilan vaksin ni lah. Hari ini? Sebab saya rasa vaksin ni boleh melindungi diri saya. Melindungi? Diri saya dan semua orang. Jadi macam mana, sakit tak? Sakit sikit je. So hari ni gembira lah cucu? Gembira rasa. Saya sarankan jangan takut untuk ambil vaksin. Sebab tak sakit pun. Tak rasa apa. Jadi kenapa adik-adik datang anak-anak cucu? Sebab nak mengelak daripada COVID-19. Seramai 30 pelajar cemerlang lepasan matrikulasi berlepas ke Australia bagi menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Mereka ialah penerima biasiswa Perguruan Persekutuan Kementerian Pendidikan KPM di bawah program penghantaran pelajar cemerlang PPC lepasan matrikulasi ke luar negara. Sesi perlepasan pelajar tajaan KPM ini diadakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada Jumaat dan Sabtu lalu. Sesi ini dihadiri oleh Setiausaha Bahagian Tajaan Pendidikan Mazlina Munawar. 30 pelajar terbabit akan mengikuti pengajian dalam bidang matematik, kimia, biologi, fizik dan sains komputer di universiti yang tersenarai dalam Top 100 QS World University Rankings di Australia. Antaranya adalah Australian National University, University of Queensland, University of Sydney, University of New South Wales dan University of Melbourne. Tahniah diucapkan dan selamat maju jaya. Seorang lelaki memecah rekod dunia dengan mengimbangi 4 biji telur secara menegak dan bertingkat tanpa jatuh. Muhammad Muqbil yang berasal dari Yaman melakukan percubaan berkenaan di Turki. Muhammad Muqbil menyifatkan pencapaian itu ternyata lebih sukar berbanding apa yang dilihat orang lain. Jelasnya kepada Guinness World Records, ramai tidak menyedari kerja keras dalam mengimbangi telur. Lebih menggembirakan, Muhammad Muqbil memecahkan rekod lamanya menyusun 3 telur sahaja. Proses mengimbangi telur memerlukan tahap kesabaran, tumpuan serta ketenangan luar biasa. Cabaran paling sukar adalah mencari titik graviti bagi setiap telur kerana bentuk dan teksturnya yang unik. Muhammad Muqbil menyedari mempunyai bakat mengimbangi telur ketika usia muda, berhasrat mencipta lebih banyak cabaran pada masa hadapan.
Sukan. Kedah Darul Aman KDAFC memulakan kempen persahabatan 4 penjuru Piala Sabah Maju Jaya SMJ dengan kemenangan bergaya selepas mengatasi Sarawak United FC 3-0. Beraksi di Stadium Likas, permulaan seimbang disajikan kedua-dua pasukan, Kedah Darul Aman, KDAFC dan Sarawak United FC. Sehinggalah memasuki masa kecederaan babak pertama, Kedah berjaya memecah kebuntuan gol menerusi sentuhan Syafiq Ahmad. Bersambung baki 45 minit seterusnya, usaha keras dilakukan Sarawak United untuk mencari gol penyaman. Bagaimanapun ruang terbuka di bahagian pertahanan menyaksikan Sarawak United dihukum apabila Kedah menggandakan jaringan menerusi Muhammad Fayyad Zulkifli pada minit ke-84. Dan penghujung perlawanan, Kedah sempat menambah satu lagi gol. Kali ini hasil jaringan Marcel Deschy untuk menengkapkan kemenangan 3-0. Bola sepak Liga Belanda, Ajax Amsterdam terus mengukuhkan cengkaman di Persada Liga ia selepas membelasah Twente 5-0 di halaman sendiri. Penyerang Ajax, Sebastian Haller paling menyerlah dengan meledak hat-trick pada babak kedua perlawanan. Manakala baki 2 gol Ajax masing-masing menerusi Davy Klaassen dan jaringan sendiri pemain pelawat Robin Cropper. Kemenangan besar ini menyaksikan skuad bimbingan Erik ten Hag kekal di puncak liga dengan mengumpul 54 mata, iaitu berkelebihan 5 mata berbanding PSV Eindhoven di tangga kedua. Dalam pada itu, Feyenoord kekal di tangga ketiga selepas menewaskan RKC Waalwijk 2-0. 2 gol Feyenoord menemui penyudah Orkun Kokce dan Jorrit Hendricks yang mudah memanfaatkan kesilapan pemain pertahanan lawan. Selepas ini, Feyenoord dijadual menentang Canberra di laman sendiri pada 20 Februari. Gaya bebas dipamerkan peluncur salji Marcus Calverland mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.